بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa pada pagi ini pada tengah hari ini ya, dalam sesi baca kitab kita. Bagaimana diperintah oleh Allah Ta'ala, wala takun minal ghafilin, jangan jadi di kalangan orang-orang yang lalai. Bagaimana firman Allah Ta'ala, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Jangan artinya adalah amalan mereka itu mengikut hawa nafsu dan sia-sia belaka. Siapa orang yang lalai ni? Orang lalai itu kira orang mana? Yang tak nak zikir, tu lalai. Tak ingat mati, tu lalai. Tak hadir majlis ilmu, tu lalai. Sebab setiap kali kita hadir majlis ilmu, macam-macam kita ada peringat. Syaitan kita tak boleh pergi mana. Kita punya kegiatan dunia pun sebulan sekali. Pergi tengok perusahaan sebulan sekali. Pergi pasar sebulan sekali. Barulah boleh kuliah ilmu sebulan. Kita kegiatan lain hari-hari, pagi petang, siang, alim terhadap penuntutnya ya. Jadi kalau kita bilang tugas orang alim banyak ya. Semua satu, tuntut ilmu tu mesti. Kemudian dah tuntut ilmu tu ada dua tuntutannya. Satu untuk mengamalkannya. Kedua untuk mengajarkannya. Kalau gitu aku tak nak jadi alim lah. Tak mengajar, tak boleh. Tak mengamalkan, tak boleh. Kalau gitu tak nak jadi alim, tak boleh. Kena belajar sedaya upaya kita. Jadi kita tahu hukum akam Allah Ta'ala. Tahu apa yang kita patut pelajari. Baik. Sebab sayugia bagi seorang alim, apabila dia datangi seorang penuntut, diperiksanya terlebih dahulu. Jika penuntut itu mempunyai masa yang lapang dan berkeahlian pula untuk memahami ilmu pengetahuan, maka hendaklah ia menyuruhnya membaca kitab seberapa banyak. Tetapi jika yang datang itu seorang awam untuk mempelajari apa-apa yang perlu dari ilmu pengetahuannya sahaja, maka hendaklah ia memimpinnya sendiri, mengajar dan memahamkannya betul-betul. Hendaklah ia meringkaskan pelajarannya kepada penuntut awam itu. Jangan sekali-kali memanjangkan membaca kitab kepada orang-orang awam sehingga memberatkan mereka untuk memahaminya atau menghabiskan masa untuk mendengar bacaan itu. Mereka tidak perlu belajar lama-lama kerana apa yang diperlukan oleh mereka dari ilmu pengetahuan itu amat terhad sekali. Sebab itu ya, sekolah-sekolah ada macam-macam ya. Hatta universiti sekalipun. Dia ada kursus-kursus fakulti-fakulti 4 tahun kan. Yang ada pula short courses, kos pendek, kursus-kursus yang pendek. Perlu ada. Yang ada kursus pendek 2-3 minggu. Yang ada one off punya talk aja, ceramah saja. Ceramah saja. Itu perlu ada. Jadi kita tengok ini semua dah dalam sistem pelajaran kita. Kalau yang datang jual kitab ini. Apa yang dibawakan, dibentangkan oleh guru, itulah kita terima. Baca kitab apa? Tipis, kecil, asas. Masuk dia dah lepas tinggi sekali belajar dengan tuan guru, baca bab wuduk. Ya, dia nak kau ulang bab wuduk. Ya, kena ulang bab wuduk. Tak boleh tidak ya. Tak boleh tidak. Bahkan adab kita kalau nak dengan tuan guru nak belajar, adabnya menyerah saja. Tuan guru, saya datang nak menadah ilmu. Sudilah tuan guru terima adabnya. Lebih halus lagi adabnya, budak-budak Cambodia kalau jumpa kita nak belajar di Hadramaut, Ustaz, nak nadah kitab Ustaz. Mintanya begitu ya. Kalau nak lebih halus lagi adabnya, bukan tak minta anak belajar pun. Minta anak khidmat. Sebab khidmat tu adalah persediaan sebelum belajar. Jadi dia tak minta anak belajar. Dia minta diterima untuk disediakan untuk belajar. Sebab khidmat tu, belajar tu dengan hati yang rendah. Belajar tu dengan sifat yang tawaduk. Belajar tu tak boleh dengan rasa bangga. Maka khidmat tu membuat orang tu rasa tawaduk dan rendah. Disuruh macam-macam, dahulu-dulunya baru. Jadi sayugianya seorang murid kalau jumpa guru, tuan guru saya nak khidmat di sini. Betul suruh khidmat. 3 minggu nyangkul dululah begitu. Kadang-kadang makan tahun. Bergantung lebih banyak atau sedikit yang dia nak curahkan oleh guru tu, lebih banyaklah disuruh khidmat. Lebih teruklah kadang-kadangnya. Dia tengok murid ini tengok. Tapi dia tengok murid yang datang tu macam mana.
Kalau orang tu datang memang menyerahkan diri, katanya saya dalam sini seminggu Ustaz. Okey, kasih kursus yang tertentu. Khatamkan bab wuduk saja. Kita sendiri yang bimbingnya. Yang ada datang hanya setakat nak tanya kemuskilan. Nak tanya kemuskilan. Kemuskilannya kita kasih detail-detail cukup-cukup. Datang jumpa kita, mari kita baca kitab. Kitab ni segini tebalnya. Allah, bila nak khatam. Mukadimahnya pun belum habis 2 baris. Allah. Semua datang ada dapat. Semuanya datang ada dapat. Kalau datang, dia boleh nak duduk lama. Sajikanlah nasi ambeng dengan lauk-lauknya. Dia datang cuma nak sikit aja. Ya, nasi goreng dengan ada keropoknya, dengan ada telurnya. Kalau dia datang nak sikit aja. Ya, paling tidak roti 2 keping, ada kayanya, ada butternya. Tapi pokoknya cukup mengenyangkan dia dan cukup kepada keperluan dia. Cukup kepada keperluan dia. Begitu ya. Jadi tengok yang datang siapa. Kalau yang datang sekejap begitu. Yang ada pelaknya datang, yang hanya datang dia bukan nak belajar, tak mampu nak belajar. Kasih dia perkhidmatan lain. Dia suka dengan institusi pelajaran, dia suka dengan pondoknya. Tapi tak belajar. Kita tengok dalam duduk kuliah memang tak boleh anteng dalam kuliah. Pencilaan. Nanti kalau suruh dia mesti boring mukanya. Begitu dia tak minat belajar lah orang gini ya, sudah gitu. Nanti kita tengok gitu sikit. Nanti dia campur-campur kawan, biarkan, jangan paksakan juga. Nanti dia campur-campur kawan, nanti dia tahulah asal kuliah dia tukang susun epok-epok, dia tukang bikin wedang. Jadilah. Pun ada sikit pun jadilah. Dia ambil. Tengok orang-orangnya begitu bagaimana persediaannya. Dia tengok, dites. Gurunya tu test muridnya. Nombor 1, tak boleh ada angkuhnya. Tak boleh ada egonya. Itu dia kena kikis dahulu. Kena kikis macam-macam. Yang ada disuruh kerja, disuruh nyangkul, disuruh apa semua. Khidmat. Sebab kalau dengan hati yang masih ada sombong, ilmu tak akan boleh masuk. Bahkan tengok, kalau katanya lah dulu ya, Universiti Al-Azhar dulu ya. Azhar yang dulu lah ya. Kalau orang nak masuk Azhar, tengok budaknya tu, dia salah satu orang yang susah nak terima ilmu kalau banyak makan. Kan banyak makan, susah nak terima ilmu. Dulu, Universiti Azhar, kalau terima orang masuk, dicatu makannya dulu. Sampai dah kurus, sekarang tak tahu ada lagi ke tidak. Sampai dah mula nampak cengkong sikit, baru kuliah. Kalau tidak, kasih belajar tak boleh masuk. Masuk pun tak dapat. Turunkan, kuruskan dulu ya. Sampai begitu pun cara dia punya persediaan untuk belajar. Kemudian yang kazau, tapi kecuali murid-murid datang dari Hadramaut. Murid datang Hadramaut dah terus boleh belajar. Sebab apa? Murid-murid Hadramaut ni kurus-kurus. Dengan dicatu makan kok makin gemuk. Miskin-miskin sederhana. Jadi kalau orang datang terus direct kuliah. Sampai begitu pun dicekkannya begitu. Dicekkannya. Habib Alwi bin Syihab, ada anak-anak orang kaya datang. Kita pakai gamis semua ya. Tak menjadi bagus, besarkan tangan. Kita syukur tahu orang Melayu kita. Pakaian kita semua tu boleh katakan bertepatan dengan syarak. Budaya kita, cara kita. Setengah negeri tidak tahu. Setengah negeri memang apa yang kita tengok sebut celah dalam bab pakaian apa, dalam bab apa, nampak pada bangsa mereka. Jadi kalau kita sebut, orang kita mungkin tak terdengar ya. Setengah negeri itu tak menjadi bagus membesarkan dengan baju. Setengah negeri itu tahu baju tengah bajunya begini, makin orang kaya makin besar bajunya. Jalan pun kibang gitu. Itu semua itu. Habib Alwi tengok setengah anak-anak orang kaya dihantar belajar dengan dia. Wah, bajunya berkemain besar tangannya. Hari pertama terima belajar. Hari-hari tugasan kau pergi tolong aku belanja pasar ya. Sengaja dia suruh. Beli bawang putih, beli kentang, beli gereh. Pulaknya sana punya bawang bukan macam kita. Bawang dari tanah punya masih ada tanahnya lagi. Kentangnya pun begitu. Ni duit pergi beli ya. Baik Habib, marhabah. Mana bakulnya Habib? Bakul. Tangan baju kau besar tu nak bikin apa? Jadi bikin isi kentang, bikin apa gitu. Sampai begitu pun ada ditrainkan muridnya. Dia nakkan tawaduknya, nakkan dah rendah hatinya ya. Habib Alwinya pun dulu dengan gurunya Habib Abdul Rahman Al-Masyhur Mufti Hadramaut ya. Belajarnya bertahun pasal gurunya nak curah banyak, sebab itu gurunya kasih dia sampai lekuk rendah ke bawah. Kerjanya bertahun, khidmat saja. Alwi ambil tempat berada. Alwi bikin kopi. Gitu saja. Sampai kadang kawan-kawannya duduk belajar, dia tengok, dia duduk kat tepi. Kadang dia minta, Habib, aku kepingin nak belajar lah, Habib. Nak belajar konon. Sudah. Kau ada tugasan kau.
Tak kasih belajar. Sampai ada satu masa gurunya tengok, bukan tak kasih belajar, gurunya sedang menyiapkan dia untuk belajar sebetulnya. Dan tengok dia sabar tak? Sabar, sanggup, rela. Rela. Sebab khidmat dengan guru ni besar tau fadilatnya. Dia lebih daripada murid. Yang khidmat sama yang belajar, yang khidmat ni lebih tinggi lagi. Sampai satu masa, Alwi, sekarang bolehlah kau mula belajar. Boleh Habib, boleh. Satu hari nanti kawan-kawan kau minta fatwa pada kau. Jadi mufti dia. Jadi mufti ya, subhanallah, jadi mufti dan wali kutub zaman. Dia sezaman dengan bapaknya Habib Ali Batu Pahat, Habib Jaafar, sezaman Habib Alwi bin Syihab ya. Begitu cara guru-gurunya tarbiyahkan muridnya. Terus masuk terus begitu masukkan. Tengok muridnya macam mana dan tengok kebersesuaiannya. Tengok berkesesuaiannya dan budak-budak semua ada ujiannya. Budak-budak nak belajar semua ada ujiannya ya. Baik, tugas pada ulama dan pada hakim. Pada hakim ni apa ya? Bukan setakat hakim mahkamah ya. Qadi itu pun hakim dan hakimlah segala penguasa ulul amri. Ulul amri ya yang menjaga hukum atas orang-orang semua ya. Tugas pada ulama. Sayugialah bagi para ulama, terutama sekali mereka yang memimpin pengadilan. Memimpin pengadilan. Jadi qadi, jadi mufti, ya. Kalau kita sini jadi imam masjid pun paling-paling tidaknya lah ya, yang pegang pentadbiran ya, pegang pentadbiran. Mulia tugas ini, ya, mulia tugas ini. Hendaklah senantiasa memberikan nasihat kepada kaum muslimin umumnya ketika mereka dalam perselisihan. Kalau muslimin ada perselisihan, tengok ada apa-apa, nasihatkan, damaikan. Kadang-kadang kita nak tahu orang perselisihan macam mana. Kalau ada satu puak komplain kepada pada pihak yang berwajib ini, pihak yang memberi nasihat ini, komplain dengan kawannya. Maknanya ada selisih lah tu. Bukan kita nampak dia gaduh ke, dia bertengkar ke begitu, dah tentulah ya. Kita tak tahu datang. Tuan, orang ni begini. Tuan, kumpulan puak ni begini. Maknanya dah ada selisih. Tak semestinya yang datang yang beri komplain tu yang betul. Kadang-kadang memang dia betul. Yang dikomplain tu memang salah. Ini tugas kita. Ini kita tak sebut tentang yang dikomplain dengan mengkomplain. Kita pula orang datang mengadu. Tuan, orang ini begini. Tuan, fulan ini begini. Atau fulan, tuan, puak ini begini. Maka kita tengok cakapnya betul tak betul. Dia sebut begini-begini. Cakap dia tu memang betul. Kalau buat begini memang salah. Tapi betul ke fulan tu buat begini dan begini dan begini? Maka kita siasat tengok. Kalau betul dia salah, kita nasihati, panggil, tegur, fulan jangan begini ya. Tak perbuatan awak tu tak disenangi orang ke apa ke, bagaimanalah kita nasihatkan yang patut. Tapi kalau kita tengok rupanya fulan ni penyebuatan tak salah, bermakna fulan ni yang tak berkenan dia. Jadi dia nak timbulkan isu. Dari perselisihan tak? Dari perselisihan. Kalau memang fulan ini yang salah, maknanya dia menimbulkan perselisihan dengan orang lain. Tapi rupanya dia tak salah. Ini yang susah nak menerima. Bermakna yang susah nak menerima. Itu yang kalau kau kena jalinkan. Kalau lagi senang kalau fulan ini salah tau. Kau tinggal stopkan aja sudah. Yang lagi payah kalau fulan ini tak salah, kau mengiyakan dia terus, kau tindak atas dia, zalim tu namanya. Tu zalim namanya ya. Kalau sekali memang didapati, yang lagi payah kalau memang fulan ini salah dan ditindak atas dia, itu lebih mudah. Yang lebih kena cermat, kalau fulan ini tak salah dan fulan ini mengatakan, dan kau tak boleh kecam dia sebab dia pun orang awam. Pada pandangan dia tak sepintar awak orang atas. Maka kena buat dia faham. Buat dia faham fulan yang dia buat ini bukan salah. Dia buat begini, boleh terima. Buat terima, dia bukan apa. Dia baca tahlil. Tahlil itu memang amalan. Taruhlah umpamanya dia pergi satu kampung yang tak pernah baca tahlil ke apa kan. Apa ni ada baca tahlil ni, ada zikir-zikir ini. Begitu, bid'ah ke apa. Bukan yang dia buat. Kita jelaskan dengan dia biar dia boleh terima. Jadi tidak terus kita, awak jangan buat tahlil lagi. Umpamanya lah ya. Jadi pokoknya jangan sampai bukan hanya kerana untuk biar damai, tapi dengan itu syariat tak tertegak. Biar macam mana pun, biar damai serta syariat tertegak. Dan tidak ada pihak yang terzalimi. Tidak ada pihak yang terzalimi ya. Jadi tengok gitu. Sebab itu tugas dia. Bukan mudah, bukan mudah. Maka sebab itu tugas dia mulia, tugasnya tinggi, martabatnya. Pintar, kena bijaksana, kena tengok begitu ya. Hendaklah mengingatkan mereka juga tentang
bantahan dan ancaman Allah Ta'ala dan Rasulnya terhadap orang-orang yang berdusta dalam dakwaannya. Kena sebut je. Ini betul ya, awak cakap betul ya. Kalau kita dapati bahawasanya pengaduan itu tak betul, kena ancam sebab tak semestinya. Kalau kita jangan selalu pegang ya, kalau setengah orang punya fahaman daripada apa customer is always right. Hatta berlaku dengan kita dengan staff kita sekalipun. Tak mestinya staff kita yang salah, customer yang betul. Ini sekarang yang komplain ni taruhlah kita anggap dia macam customer. Tak semestinya dia yang betul. Kadang-kadang dia pula yang bawa berita palsu, dia yang mengada-adakan dan cerita ya, dan kena faham. Orang yang pegang dalam jawatan ini kena faham bahawasanya namimah yang paling jahat sekali janganlah sampai berlaku pada engkau. Namimah ni apa? Batu api. Bawa mulut. Bawa mulut ni dua, sama ada bawa mulut ataupun buat mulut, iaitu buat cerita. Paling dahsyat, paling namimah paling jelek ialah apa? Membawa mentimun kepada durian. Sampai durian digoleknya dia. Manalah mentimun dapat mempertahankan diri, menggolek luka, digolek pun luka. Jadi yang sebagai durian kau kena tahu, jangan terus apabila dibawakan timun padamu kau terus golek. Kau kena jadi durian yang pintar. Durian yang pintar. Tengok tak ada perlu golek, janganlah perlu golek. Janganlah perlu golek. Dinasihatkan timun itu. Dan kalau kau tengok rupanya yang nak membawakannya itu yang salah. Jadi nampaknya aku ni nak diperalatkan dengan sifat jelek dia. Dia ada tak suka orang ni, dia ada dengki dengan orang ni, dia nak gunakan aku untuk tindak atas orang ini, untuk memuaskan hawa nafsunya. Jangan, sebab itu kena beri ancaman. Jangan kita pula jadi alat. Kita pula jadi alat orang yang tak berkenan dengan orang lain. Kita jadi alat untuk nak memuaskan kehendak dia. Jangan. Tengok nilai timbang. Kadang-kadang memang betul, kadang-kadang tak betul. Maka kita bilang, dakwaannya begini, begitu ya. Ada satu kes Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Nabi Daud bapaknya, Nabi Sulaiman anaknya. Dua orang perempuan datang pertikai. Kami ada berebut satu anak. Dia bilang anak dia, dia bilang anak dia. Dia bilang anak dia, dia bilang anak dia. Dia bilang anak dia, maka hujah. Dua-dua hujah. Nabi Daud bilang, putuskan perempuan A punya anak. Perempuan A punya anak. Perempuan A punya anak. Perempuan A punya anak. Jadi perempuan B tak puas hati. Sebab Nabi Daud tengok hukum zahirnya lah ya. Sebagai itu dia main peranan jadi qadi, dia tengok hukum zahirnya. Perempuan ni tak puas hati, melayu kepada Nabi Sulaiman, anaknya. Maka Nabi Sulaiman tengok, Nabi Sulaiman bilang, susah aku nak putuskan. Kalau gitu, untuk sebagai adil, anak ni kita belah dua. Kau ambil separuh, kau ambil separuh. Maka satu ibu yang si perempuan A tu katakan, tak apalah. Dia nak sangat, ambil lah. Si perempuan B pula, janganlah, tak apalah. Memang anak perempuan A, ambil lah. Maka Nabi Sulaiman bilang, ini anak perempuan B. Kerana apa? Dia tak rela budak ni dibelah. Tak rela budak ni dipotong. Ini anak dia. Tahan dia lepaskan hak milik dia asal budak tu selamat. Yang perempuan itu dia memang dia jahat. Mati pun matilah asal kau tak dapat. Begitu ya. Begitu. Jadi tengok kasih ancam ya. Nabi kalau nak menghukumkan orang, Nabi ada mukjizat, Nabi ada wahyu dari Allah Taala, Nabi ada Jibril mengkhabarkan. Tapi itu pun Nabi kalau nak menjatuhkan hukum disebutkan ancaman. Orang yang dosa, orang yang tuntut yang bukan hak dia, apa balasannya, apa tindakan Allah Taala. Jadi kadang-kadang orang itu terus mengaku, minta maaf ya Rasulullah, aku tarik balik tuntutan aku. Begitu ya, tarik balik. Jadi orang tak berani nak nuntut yang bukan hak dia ya, diingatkan. Bersaksi palsu, bersumpah bohong atau bermuamalah iaitu berjual beli secara batil, umpama riba dan sebagainya. Sumpah bohong ya. Sumpah ni boleh tak ya? Sumpah ya sebetulnya adalah dituntut tau. Tak boleh sumpah kecuali dituntut oleh qadi. Tak boleh suka-suka atau kita nak sumpah sendiri. Tak boleh suka-suka nak sumpah sendiri. Dituntut oleh qadi. Hatta kalau orang suami isteri, suaminya mengatakan isterinya berzina, nak disumpah laknat ke atas isterinya tu. Itu pun dengan arahan qadi. Biasanya kalau bilang kau yakin isteri kau begini, kau ceraikan saja. Kau ceraikan saja. Ceraikan saja. Tengok
umpamanya lah dia balik, isterinya ngandung, dia balik belayar. Kan dah sah tak begitu ya. Kalau sumpah laknat tu bahayanya besar. Sumpah laknat tu dia bukan boleh bahkan macam 3 talak, lebih pada 3 talak. Tak boleh cina buta, tak boleh apa, tak boleh balik. Dan lepas itu kan boleh jadi berbalah antara satu berlaknat kan begitu. Dan dizahirkan pula aku dakwa isteri aku gini, aku naik sumpah apa semua, dilaknatkan semua gitu. Hanya dengan arahan qadi. Ada kepentingan, ada keperluan, baru qadi bilang, tak boleh suka-suka sumpah ya, sikit-sikit sumpah. Qadi bilang sumpah laknat. Baru lelaki itu sumpah. Aku dengan nama Allah, aku nak saksi, sumpah bahawasanya isteri aku melakukan zina. 4 kali dia cakap sebagai saksi 4 orang. Yang kelima, kalau aku dusta, dia benar, aku ditimpa laknat. Isterinya kalau tak balas, dia kena rejam. Sebab itu dengan arahan qadi. Kalau isterinya jawab, dia sumpah dengan nama Allah bahawasanya aku tidak buat. 4 kali dia nafi untuk lawan 4 dakwa. Penghabisan yang kelima, kalaulah dia betul dan aku bohong, aku ditimpa laknat. Itu pun semua tu tak boleh suka-suka kita ya, dengan arahan qadi. Kalau kita baca bab puasa, itu ada satu bab yang boleh angkat sumpah tanpa diminta oleh qadi. Seperti orang nampak anak bulan. Dia nampak anak bulan, tak payah qadi bilang, angkat sumpah kau anak bulan. Terus qadi, wallah saya nampak anak bulan. Itu. Di antara sumpah yang tak payah ditutur oleh qadi ialah sumpah anak bulan. Pasal nampak anak bulan dan sebut. Dia jadi begitu. Yang lain tak boleh tidak ya nama sumpah. Dan bahkan orang yang selalu bersumpah tu tanda pembohong tau, kata Rasulullah. Bukan tanda betul tau. Tanda betul. Kan kita kata lagi, alhamdulillah budaya orang Melayu kita tidak begitu. Setengah tempat dia kalau pergi negeri-negeri Arab ya, cakapnya suka pakai sumpah. Wallah nak jumpa dia nanti kat pasar. Jumpa dia kat pasar, jumpalah. Sudah kau pakai wallah. Tak payahlah sampai bersumpah-sumpah gitu kan ya. Wallah nak doyan lawak ini. Doyan-doyan sudahlah. Orang kalau sumpah tu tanda pembohong tu. Bukan betul. Jadi orang kalau sumpah tanpa dituntut, itu namanya, makin kau nampakkan kau tak betul. Bukan nampak kau betul ya. Jadi kalau nak sumpah tu dengan semua sumpah-sumpah dibilang. Sekarang minta sumpah dan jangan sumpah bohong. Dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dia apa semua. Dengan tuntut qadi dan qadi beri ancaman kepada dia. Bukan suka-suka dia. Bukan suka-suka dia. Sikit-sikit angkat sumpah. Sikit-sikit angkat sumpah. Bahkan itu tanda pembohong. Dia tengok kadang-kadang kalau kita dengar orang suka sikit angkat sumpah. Saya ini ataupun atas nak mengelak ini, sumpah. Tapi hati-hati. Kau jangan sumpah sembarangan. Kau gitu sebutkan begitu ya. Itu pun dah dengan arahan qadi, dengan panduan qadi, dengan nasihat qadi. Tak boleh suka-suka. Itu jadi pihak mereka itu. Yang ada orang kan pasal nak melepaskan diri dia berani sumpah. Dengan nama Allah pun sumpah. Dengan pun sumpah. Tak boleh ya. Tak boleh. Kena dengan diarah oleh qadi. Habis kalau orang nak sumpah tanpa arah qadi, nampak asal dia tak tahu hukum lah. Dia tak tahu prosedur sumpah menyumpah ni ya. Dia tak tahu prosedur. Dan tanda bahawasanya dia pembohong. Allah sayang dia. Allah ada tahu. Sebab kita bilang alhamdulillah kita orang Melayu kita ya. Kita bukan Arab ya. Tapi agama Islam di benua kita ni terpelihara alim ulama-ulamanya semua tu. Kita mazhabnya Syafi'i, akidahnya Islam al-Jamaah, Asy'ariyah ya. Terpelihara serba-serbinya kita alhamdulillah terpelihara ya. Setengah tempat banyak ceroboh begitu ya. Doyan apa doyan? Ini orang Kelantan ada, orang Sehalaman dia kat sini kena belajar kamus kita sikit-sikit lah. Begitu ya. Dia suka suka begitu. Bukan dorian. Doyan. Begitu ya. Orang bermuamalah dengan tak betul punya cara, kena nasihatkan orang ya. Umpama riba dan sebagainya. Hendaklah menerangkan kepada mereka apa yang ditunjuk oleh syariat Islam tentang mengharamkan perkara-perkara yang tersebut itu. Tentang pengharaman perkara-perkara tersebut itu. Baik. Tengok orang nak berniaga, sebutkan tentang bahaya-bahaya berniaga, tipu daya dalam berniaga, begitu ya, dinasihatkan. Orang nak bayar zakat, sebut tentang taksir zakat, taksir harta nak dizakatkan, semua sebutkan satu persatu. Dan hatta dalam ceramah-ceramah umum pun selalu disebut-sebutkan perkara ini. Selalu disebut-sebutkan perkara ini. Jadi kalau-kalaulah kita sebutkan, kita cakap ada di antaranya peniaga, ada di antaranya orang yang berjual beli, ada di antaranya orang yang nak sewa menyewa, ada di antaranya orang yang nak berbalah antara satu sama lain. Mereka dapat panduan. Kalau mereka nak lebih detail, mereka boleh datang beri nasihat. Jadi mereka nak bikin apa-apa pun ada teragak-agak sikit. Ada dengar peringatannya. Baik ya.
Sambil mengingatkan akibat dan balasan Allah yang berat terhadap sesiapa yang berani melanggarnya. Kena sebutkan ya. Perkara ini boleh, tak boleh, apa semua tu kena sebutkan. Jadi orang tak jangan sampai langgar ya. Sekejap ya. Saya kasih internet. Ada orang bimbang tadi kita bagi kemalangan. Jadi orang bimbang, kita hantar gambar aku dah kuliah dah. Alhamdulillah lah, maknanya tak apa-apa. Kata orang semua macam mana kau, macam mana kau. Dan orang tengok kita dah kuliah tu maknanya okey lah. Alhamdulillah, syukurlah. Melangan tadi pagi. Kita bilang kau dah tulisannya begitu nak jadi gitu ya, gitulah ya. Baik. Lalu sebutkan ya, sebutkan demikian. Semua perkara ini boleh berlaku. Semua perkara ini boleh berlaku ialah kerana kejahatan telah kerana kejahilan telah mengungkung diri orang-orang itu. Jahil lah. Maka tugas orang yang mengetahui memberi nasihat, memberi maklumat, memberi penjelasan secara umum baik, secara umum baik. Sayugianya setiap orang-orang yang nak berceramah dan bersyarah, di samping sebut tentang tajuk-tajuk khas, sebut juga tajuk-tajuk am yang begini. Sampinglah orang minta tentang berbakti kepada orang tua umpamanya. Sebut tentang berbakti orang tua, sebut sekali tentang hukum-hukum ini. Sekali apa-apa semua disentuhlah, maknanya disentuh ya. Walaupun tak secara khusus ya. Maulid Nabi, sejarah Nabi, cerita Nabi, sebut juga tentang akhlak Nabi, mengajarkan sahabat-sahabat tentang halal dan haram, boleh dan tak boleh. Jadi dipandu sambil bukan hanya setakat kita bercerita. Memanglah dengan cerita Nabi tu ada fadilatnya, besar manfaatnya. Tapi kita nak dia ada dapat ilmu, pengetahuan dan terpandu. Terpandu ya. Di samping menurutkan kemahuan hati dan sikap tidak mengambil indah terhadap urusan agama. Tak ambil indah, tak ada ilmu dan tak ambil indah. Boleh tak boleh main lagau saja. Jadi nasib baik ada, alhamdulillah, ada alim-alim ulama, ada pihak-pihak berkuasa yang menasihati. Jadi orang ini semua terpandu ya. Betapa ramai orang awam kaum muslimin apabila diberitahu tentang haramnya berdusta dalam dakwaan atau penyaksian atau sumpah, mereka segera menarik balik apa yang sudah mereka rancangkan di dalam hati untuk melakukan, lantaran jahil atau tidak mengerti hukumnya. Betul. Banyak apabila kita sebut di dalam sumpah itu, kami sebut dia ancamannya begini-begini. Bagaimana sekarang? Saya tak jadi sumpah. Yang ada tak jadi dakwa pun. Yang ada tak jadi dakwa pun sebab dia takut sekali, entah ya, entah tidak ya, sekali aku salah, nanti aku berdosa. Dahlah, lepaskan sudahlah. Terus begitu lagi ya. Nasihatkan. Baik, kita akan laksanakan prosedur ini, proceeding antara awak dengan bulan, tapi kami sebut ya, kami hukum secara zahir. Allah Ta'ala juga mengetahui hakikat di sebaliknya. Dengan kalau taruhlah kita pakai lawyer yang bijak sekalipun, kita dapat menunjukkan bukti yang boleh dipercayai sekalipun, di sisi Allah Ta'ala kes ini belum tutup. Yaumil akhir akan bicara lagi. Ketika itu siapa boleh jadi lawyer kita, dan akibatnya bukan masuk jail, akibatnya neraka. Kalau kita benar, macam mana kita selamat? Kalau kita tak benar, macam mana kita menang di sini pun kita tak akan selamat. Sekarang bagaimana? Saya fikir 2 kali ya, Tuan Qadhi ya. Kok fikir 2 kali? Maknanya tadi kau tak fikir walau sekali. Begitu ya. Terus tak jadi. Yang ada tak jadi. Tak jadi dakwa pun sekali ya. Tak jadi dakwa sekalipun. Nanti dia nak cakap alasan sekali. Taklah, tak apa, aku kesiankan dia. Suka tingkau lah. Pokoknya kau tak dakwa dia. Begitu. Aku kesiankan dia lah. Aku kasih can lah. Suka hati kau nak cakap apa. Pokoknya kau tidak meneruskan hasrat tak baik kau itu. Dia nak aku kalah, tidak tahu. Aku ingat aku nak cas dia sembarang begitu. Kali aku seram lah. Dia takkan dia nak cakap begitu kan. Takkan kalau dia dah warning sama aku seram. Takkan dia nak cakap begitu kan. Paling banyak, dah lah aku kasih can dengan dia lah. Tak apalah, ambil lah. Aku apa peduli. Aku tak heran lah. Suka hati kau. Pokoknya kau tak jadi nak meneruskan. Kau tak menggunakan sistem kehakiman ikut nafsumu. Kau tak gunakan sistem kehakiman, sistem keadilan ikut kehendakmu. Ini jahat tau orang gini. Dia sendiri tak ada tindak, dia gunakan badan-badan gini untuk tindak. Jadi dapat hajat dia, dapat maksud dia. Berapa banyak orang diingatkan itu terus tak jadi. Tak jadi nak nuntut pun.
Tak jadi nak nuntut pun. Tak jadi nak mempertahankan pun. Sayyidina Ali dengan satu Yahudi. Yahudi curi perisai dia. Ya Rasulullah tahu tu perisai Sayyidina Ali. Ya Rasulullah dia kenal dan tahu kat Sayyidina Ali nak bohong. Bicara. Sayyidina Ali tengah duduk dengan Rasulullah. Yahudi datang. Ya Rasulullah, dia bilang aku curi dia punya ini. Sayyidina Ali bilang dia curi. Maka Nabi nak bicarakan, Nabi bilang nanti, Ali kau duduk sebelah dia. Proceeding mahkamah. Tak boleh duduk sebelah aku. Dia tak adil. Duduk aja, duduk sebelah pendakwa dan yang didakwa. Tertuduh dan pendakwa. Duduk depan-depan. Kau tuturkan. Kau kasih apa bukti ini perisai yang kau punya? Tak ada bukti. Apa saksi kau nampak dia curi barang kau? Tak ada saksi. Buang kes. Ini perisai yang kau punya. Ya, dia tu, begini keadilan Islam. Sedangkan dia tahu Sayyidina Ali menantu Rasulullah. Dan Sayyidina Ali kepercayaan Rasulullah. Tapi adil punya adil. Dia bilang ini perisai dia punya dan aku masuk Islam. Allah, dia tengok adilnya begitu ya. Adil, tengok. Kalau kita adil, tengok ya. Orang jahat pun boleh jadi baik kalau kita adil ya. Kalau kita tak adil, orang baik pun boleh dijahati oleh orang-orang jahat ya. Begitu peranan kehakiman dalam apa Islam kita ya. Kesimpulannya, amatlah dituntut kepada para ulama supaya mengaturkan majlis-majlis ilmu agama. Alhamdulillah, kita ada juga sikit kuliah-kuliah kita walau kecil. Masing-masing dengan bidangnya. Tak semestinya dengan asal buka kuliah, mesti sebesar-besar kuliah. Walau kecil-kecil, macam kita ni berapa orang saja, walau di rumah. Masing-masing dengan bidangnya. Ilmu tu pemberian Allah Ta'ala. Yang ada orang ilmu tinggi, boleh buka, boleh kupas tafsir, boleh sebut tentang apa-apa semua perkara-perkara dengan kemahirannya. Yang ada boleh sebut tentang perkara-perkara bidang. Yang ada hanya bidang-bidang kecil. Walau kecil sekalipun. Kecil sekalipun, kita kongsikan dengan saudara kita. Kalau dah banyak orang lapar, tak mesti kau kena ada nasi biryani baru kau kasih orang makan. Kau ada biskut pun kau kasih orang makan. Kau ada jemput-jemput pun kau ambil separuh, saya ambil separuh. Hati gajah sama dilapah, hati nyamuk sama dicecah. Kalau orang alim, memanglah ilmu mereka selautan. Berenang tak sampai ke tepi, menyelam tak sampai ke dasar. Kita setakat ilmu tak sampai setampuk pinang. Saya pun masih haus. Saya haus, awak pun haus. Mari kita sama-sama kita cecah. Sama-sama cecah, basahkan tekak sikit jadilah. Ilmu banyak, ajar banyak. Ilmu sedikit, ajar sikit. Ilmu banyak, ajar banyak. Ilmu sikit tak bermakna, tak mengajar. Pokoknya adakan apa kelas-kelas dan kuliah-kuliah biar orang dapat panduan. Kalau boleh, kalau kau faham macam-macam bidang. Tauhid ada, fiqah ada. Tasawuf yang penting ada ya. Tasawuf tak ada tak boleh ya. Di mana mereka dapat menyampaikan kepada orang ramai ajaran-ajaran agama serta menarik minat mereka untuk mempelajarinya. Pembicaraan orang alim itu harus ditumpukan kepada perkara-perkara yang ditanya saja. Seperti perihal akad nikah misalnya. Maka hendaklah ia berbicara dalam masalah yang berkaitan sekitar hak-hak wanita umpamanya. Meskipun mas kahwin, nafkah, pergaulan suami isteri secara baik dan segala sesuatu yang berkisar sekitar itu. Jadi apa yang dia cakap tajuknya jangan lari pada tajuk. Jadi dia tajuk, mari kita khusus bab Ramadan. Bab puasa. Cerita bab apa? Bab sunat puasa. Sahur dan buka. Ya. Dan tadarus Quran dan tarawihnya. Bab puasa Ramadan. Mari kita bincangkan. Jadi kalau kita nak bikin walimatul urus, caranya kok walimatul urus? Kan dah lari menyimpang umpamanya ya. Kanak-kanak kecil umur 12-13 tahun. Mari ustaz nak mengajar bab rukun nikah. Kan tak ada kena begitu ya. Orang tengah datang sini semua kaunseling, orang semua tengah ada harbata suami isteri. Tengah semua ada kes. Kita diminta beri ceramah. Kita ceramah suka-suka seronok, kita ceramah bab sirah, bab apa semua yang tak ada kena-mengena. Jadi tak sampai kepada targetnya. Apa yang diminta kita cakap berkisar itu dan yang biar orang kalau ditanya sikit kau jawab kenyang. Ustaz kalau gini batal tak wuduknya? Tak batal. Kenapa? Tak termasuk dalam perkara-perkara membatalkan wuduk. Apa pasal?
Perkara yang awak cakap begini hubung kait dengan gini. Kalau gini baru batal, gini tak batal. Jadi dia bukan hanya tahu tak batalnya saja, dia tahu kenapa tak batal. Kenapa yang dia sangka batal, rupanya tak batal. Kerana kategorinya gini, penjelasannya gini. Jadi puas dia begitu ya. Dan kita akan baca nanti ya. Maksud bertanya itu bukan hanya bertanya dengan lisan, bertanya dengan hal. Maka apabila kita dijemput ceramah ke satu-satu tempat, ustaz tu kena tengok sekitarnya. Hal mereka menunjukkan engkau perlu sentuh perkara ini. Kau masuk ke satu tempat majlis Maulid Nabi. Maulid Nabi tau. Tapi kok ada alat-alat muzik. Kok ada apa kaum ibu datang bagi-bagikan bunga rampainya dekat kawasan laki-laki. Agak-agak apa yang kau kena pernah sentuh? Sentuh sebanyak sikit perkara yang perlu disentuh. Dengan hikmah lah, dengan bijaksana ya, dengan hikmah bijaksana. Kau tengok keadaannya begitu. Kau pergi ke rumah badan kebajikan anak yatim. Situ ada anak-anak yatim dan ada orang ramai dia tu. Sebut bab apa? Sebut bab anak yatim, prihatin terhadap anak yatim. Pahala besar membela nasib-nasib anak yatim. Dan bahaya mensia-siakan anak yatim. Perkara walaupun dia tak minta pun. Sebab itu yang ada setengah-setengah orang kalau jemput kita tak ada bagi tajuk. Tak kasih tajuk. Sebab kalau kasih tajuk pun akan aku bincang tajukmu juga. Dan akan aku sentuh perkara yang bertepatan. Kadang-kadang bahkan aku tengok dia kasih tajuk, tapi tajuk tu kalau aku cakap jadi macam benda yang aku nampak yang patut aku sentuh jadi tak sentuh. Kadang-kadang yang diminta tajuk tu kita sentuh juga. Tapi kita, apa yang patut aku sentuh pun aku sentuh. Kalau tak kasih aku cakap, jangan undang aku. Undang orang lain. Kalau undang kita tengok apa yang patut cakap, cakaplah. Apa yang patut cakap. Jika yang ditanya mengenai akad jual beli dan cara mengikat perjanjian di dalam jual beli, maka hendaklah orang alim itu menumpukan pembicaraannya sekitar perihal penyaksian dalam jual beli dan pada upacara jual beli yang sah dan yang batil. Dan demikianlah seterusnya. Orang tanya bab jual beli, aku sebut tentang bab jual beli. Tentang jual beli, apa boleh jual beli, apa tak boleh jual beli, akadnya macam mana, majlis jual beli macam mana, barang produk rosak nak pulang macam mana, berapa boleh pulang ke tak boleh pulang. Kemudian apa itu boleh tempah tak boleh tempah, perlu cengkeram tak perlu cengkeram. Semua tu sebutkan. Tengoklah meniaganya. Setakat orang jual goreng pisang, apa pula nasihatnya? Goreng pisang, kau kena sebut dia. Goreng pisang, jangan bimbang ya. Dia punya sahamnya dan juga dia punya, kau saham. Goreng pisang dia tak ada saham. Paling berat goreng pisang, kau sebutkan apa yang biasa terlaku dosa dalam jualan goreng pisang. Apa biasa dosa dalam jualan goreng pisang? Pisang busuk ataupun pisang semalam. Akak ni memang jual goreng pisang. Petang goreng pisang, pagi pun goreng pisang. Petang punya, dia baru goreng pukul 5 petang, dah hujan. Tak ada orang beli. Nasib baik kan tak rosak. Jual besok, lain tau. Kau tak boleh gaul dengan yang baru. Kena taruh asing. Ini RM3, ini RM4 paling tidak. Paling tidak kau tak nak harga pun kena asing. Ini RM3, apa beza kak ini? Ini hari punya, ini semalam punya. Kena sebut. Sebab semalamnya dah kena ada aib. Kena sebut. Paling tidak kalau orang minta yang kita cakap tu semua tu, Persatuan Peniaga Goreng Pisang, umpamanya lah ya. Kau sebut tentang bab yang kemungkinan berlaku dalam jual beli goreng pisang. Begitu ya. Baik. Lagi apa yang kemungkinan kalau goreng pisang? Dalam bab minyak hitam. Minyak hitam, jelantahnya tu dah sampai dah hitam. Dah tak bagus. Kalau agak-agaknya lah, kalau orang beli, dia suka tak, dia terima tak agaknya gini. Rasanya tidak akan. Tak bagus namanya, nipu ya. Sama lagi apa? Sekarang bahan mahal. Tepung berasnya mahal. Maka tepung berasnya dicairkan. Itu dia kena curi sukatan. Tepung berasnya cair sekali ya. Air kapurnya pun taruh sikit aja loketnya sekali. Alah, apa-apanya ya. Cair sekali ya. Apa? Itu semua curi sukatan. Curi sukatan. Begitu ya. Orang 28 balik. Sekarang modal tengah mahal, tinggi semua. Macam mana? Nak naikkan harga ke nak kurangkan, nak tipiskan? Naikkan harga. Sebab naikkan harga orang tahu. Naikkan harga tahu. Bang, kenapa dulu RM2, sekarang RM2.50?
Barang mahal. Dia nak dia beli, dia tahu. Tapi bendanya segitu. Tapi kalau kurangkan sukatan, dia tak tahu. Setahu dia RM2 dulu tebal. Sekarang kok tipis. Itu nama curi sukatan. Begitu ya. Bumbunya pun kurang. Itulah. Bahan-bahannya kurang, bumbunya kurang semua. Jadi begitu ya. Jadi sentuhlah yang berhubung kait dengannya. Sentuh yang berhubung kait dengannya. Yang mungkin orang rasa, ini bolehlah, ini bolehlah. Tapi takut di situ ada apa? Ada penipuan dalam perniagaan ya. Kita baca lagi sikit ya. Dah masuk waktu ya. Bang tu ya. Ya. Inilah cara yang sebaik-baiknya dilakukan dalam majlis-majlis umpama itu. Jangan sekali-kali melibatkan majlis itu dengan perbualan-perbualan yang kosong, sayang. Hatta bukan majlis ceramah sekalipun. Umpamanya majlis buka puasa. Semua datang nak buka puasa, tanya, macam mana? Kuih raya dah siap? Macam mana? Langsir dah tempah? Berapa 1 meter sekarang Ada kena mengena tak? Kan tak ada kena mengena. Awak orang ada ilmu, dan ini orang semua datang nak tunggu buka puasa. Kasihlah apa-apa yang manfaat. Cara menghidupkan malam hari raya. Jangan lupa Nabi bersabda, siapa hidupkan kedua-dua malam hari raya, dihidupkan Allah Ta'ala hatinya. Takbir pada malam hari raya. Malam itulah Allah Ta'ala ampun dosa-dosa kita. Merdekakan hamba-hambanya pada malam itu sebagaimana dia merdekakan daripada awal Ramadan. Maka cara menyambut kemenangan bukan dengan kekalahan. Bukan gitu. Hidupkan malam hari raya begini. Cara berhari raya umpamanya. Ingatkan dah bayar fitrah ke belum? Umpamanya ya. Yang berhubung kait. Walau sepatah dua, tak mesti dah serah sampai setengah jam ke 20 minit tu pun lama. Alhamdulillah lagi tunggu buka ni, kita sikit pesan-pesannya, mudah-mudahan begitu macam mana semua dah bayar fitrah. Sambil macam bual-bual. Mari, suka saya menasihatkan saudara-saudara sekalian, lokok khutbah. Tak payahlah, sambil bual-bual. Macam mana semua dah bayar fitrahnya, jangan lupa ya. Bayar fitrah tau. Nanti malam raya ingat. Jangan buka radio-radio semua tu tak bagus. Takbir. Cakap macam berbual. Tengok kita kalau duduk dengan kiai-kiai kita. Dia punya bual pun ada manfaat. Cakap. Jangan lepaskan. Asal peluang, cakap. Ulang cakap. Dan cakap yang munasabah. Cakap yang sesuai. Baik. Berbual-bual kosong sesama orang ramai. Sekalipun sebentar saja, melainkan jika ada hubungannya dengan persoalan agama secara umum. Begitu ya. Demikianlah cara-caranya seorang alim harus menghabiskan masanya, iaitu dengan menjadikan majlis-majlisnya dan pergaulannya dengan seluruh kaum muslimin mengandung dan meliputi pengajaran, nasihat dan peringatan kepada mereka. Jadi orang asal duduk dengan dia dapat manfaat. Itu yang Nabi bilang. Kalau duduk dengan orang jual minyak atar, kalau kau tak dicoletkan minyak atar, kau dapat baunya. Dapat baunya. Jadilah ya. Baik. Lebih lagi pada masa sekarang ini. Ini kalau Imam Haddad cakap masa sekarang ini, kita kena faham ya. Yang dimaksudkan masa dia ke masa kita? Masa kita. Masa dia, negeri dia sekarang pun tak ada begini perkara dia. Orangnya kiai tok-tok kok negeri Hadramaut tu. Orang alim tok-tok semua tu. Tak ada jumpa benda-benda larah lah. Kita kat sana tak ada nampak benda-benda larah semua tu ya. Apalagi zaman dia, di negeri dia. Yang dia punya maksud dekat tu, zaman kita sekarang ini. Ini orang-orang wali yang Allah Ta'ala kasih dia telus pandang. Wali-wali bukan hanya boleh pandang di balik hati orang. Kadang-kadang dipandang di balik negeri, orang cakap di balik zaman pun mereka boleh sebut. Banyak dalam kitab ni kita jumpa perkara-perkara disebut. Contoh ya, kita belajar fiqah ya, ni kita potong sikit ya. Kita baca fiqah kitab Sabil Al-Muhtadin ya. Kita bilang ini kalau tak wali dia tak tahu gini ya. Cakap dia tu pada zaman dia tak pakai tau. Tak logik. Orang kalau di negeri dia sudah 30 malam 30 Ramadan. Besok dah hari raya lah, dah malam hari raya. Tadi dah 30 Ramadan. Malam ni dah malam hari raya, dah takbir. Dia keluar pada rumah dia. Besok pagi sebelum subuh dia sampai ke negeri yang lain matlaknya, jauh maknanya. Dan sampai negeri itu masih Ramadan, wajib dia puasa.
Dia puasa 31 hari ke? Tak, dia puasa 30 hari. Dia puasa 1 Ramadan, 2 Ramadan, sampai 29 Ramadan, 30 Ramadan dan 30 Ramadan. Sebab dia berada di tempat yang masih Ramadan. Kemudian kalau besoknya, kemudian dia lepas maghrib malam itu, baru hari raya, malam hari raya negeri itu. Malam hari itu dia berangkat lagi ke negeri lain pulanya. Sampai ke situ, orang negeri itu pun masih belum hari raya lagi. Dia masih puasa lagi. Sampai 30 Ramadan 3 kali dia jumpa. Sampai begitu ya. Sebaliknya, kalau negeri dia baru 28 Ramadan, belum tengok nak bulan. Dia sampai ke satu buah negeri itu sudah hari raya, wajib dia hari raya. Dia qada 1 hari. Cuma apa masalahnya sini? Kok sekarang senang tahu, kau bilang naik KLIA flight 4 jam sampai New Delhi, 4 jam sampai Kuwait, sampai Jeddah. Kok zaman dulu mana? Zaman dulu mana? Di dalam dulu cakap ni tak logik tau. Kenderaan paling laju kuda. Kuda kalau daripada JB, kau dalam malam hari raya kau keluar, pagi subuh sampai mana? Malaysia tu matlak lah, belum sampai Pahang pun rasanya ya. Baru sampai Batu Pahat lah agaknya ya. Belum lain matlak, masih satu lagi. Habis dia bilang sampai besoknya. Kalau kita bilang kalau sekarang, kita terus bilang, oh dia naik flight dari sini pergi New Delhi. Sebab tu orang-orang wali Allah Ta'ala kasih dia punya pandangan tu, yang tak ada zaman dia boleh baca. Dan dia menghuraikan masalah pada zaman kita. Kalau zaman kita sekarang, pada kita logik tak? Logik kan, kita naik flight, naik apa semua gitu ya. Orang sudah buka puasa negeri dia, patut dah buka. Tapi dia pergi satu negeri yang masih ada matahari. Maka dia belum boleh buka, sehinggalah terbenam matahari. Kita pergi umrah sekarang. Sini kita flight pukul 5, maghrib pukul 7. Kita flight tak terbenam matahari. Kita sampai Jeddah belum bang maghrib lagi. Kan begitu? Kalau dulu, cakap dia tak logik tau. Sekarang betul tak? Sekarang subhanallah, tuan-tuan guru Allah Ta'ala berikan mereka punya pandangan ya. Zaman sekarang ini, zaman kita. Bila kitab ini dibaca, itulah zamannya yang disebutkan. Subhanallah ya. 400 tahun. Jauhnya 8,000 kilometer. Ini karamah ya. Pada masa sekarang ini adalah menjadi hal yang lebih utama bagi para ulama untuk melaksanakan tertib tersebut disebabkan kejahilan dan kelalaian telah merajalela. Betul ya. Sana sini orang-orang ngerti. Beri takoni. Banyak tak faham tu. Banyak tak faham. Itu ini tak faham. Takon apa takon? Tanya faham. Dia dua dah mula faham. Begitu ya. Dan orang ramai telah hilang minat untuk menuntut ilmu-ilmu agama dan beramal ibadat. Andai kata para ulama terus berpeluk tubuh dan mendiamkan diri, tidak mahu mengajar atau mengingatkan, maka sudah barang tentulah kerosakan dan bahaya akan tersebar dan menyeluruh ke atas semua umat. Inilah suatu gambaran yang harus kita letakkan dalam fikiran kita. Iaitu apabila orang-orang awam mengabaikan urusan agama, manakala para ulama pula melalaikan tugas untuk mengajar dan mengenalkan mereka akan selok-belok agama mereka. La haula wala quwata illa billah. Tertib para ulama insya-Allah akan kita sambung pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala. Mudah-mudahan diselamatkan Allah Ta'ala daripada segala mara bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa khtim bis salihati a'malana wa jalna 'amalaka nuran.